Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazrina binti Jaafar dari OUM Temerloh. Terima kasih saya ucapkan kerana diberi peluang oleh Kementerian Luar Malaysia untuk berucap di PBB ini. Topik yang menjadi isu penting dan selalu meniti di bibir orang ramai termasuklah media massa dan akhbar-akhbar tempatan berkaitan isu COVID-19 atau dikenali sebagai coronavirus. Apa yang menarik tentang isu ini adalah sejenis penyakit berjangkit atau pandemik yang boleh mengancam nyawa manusia. Sejenis virus ni baru yang berasal dari haiwan dan akan menjangkiti manusia apabila berlakunya sentuhan. Jangkitan virus ini adalah jangkitan yang sama seperti jangkitan selesema, batuk dan komplikasi lebih teruk kepada golongan umur imuniti badan seperti warga emas dan kanak-kanak. Seperti yang diketahui umum, wabak ini dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China yang telah merebak secara global ke seluruh negara. Virus ini menular antara individu dengan cara yang sama dengan influenza melalui titisan pernafasan daripada batuk dan bersin. Kebiasaannya individu akan mengalami pendedahan berkisar 5 hari atau lebih sehingga 14 hari yang menyebabkan gejala demam, batuk dan kesukaran bernafas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan juga KKM telah menyarankan supaya individu sentiasa mengamalkan sikap membasuh tangan, menutup mulut dan hidung ketika bersin dan juga pemakaian topi muka serta amalkan penjarakan sosial. Kita semua tahu dari mula wujudnya virus COVID-19 sehingga kini bermacam-macam kaedah dan kajian sains perubatan dijalankan dan dilakukan untuk mendapatkan vaksin bagi penyembuhan. Ini kerana COVID-19 tidak mempunyai rawatan penawar dan vaksin yang berkesan. Walaupun beberapa usaha untuk membangunkan beberapa daripadanya sedang giat dijalankan. CDC juga telah mengeluarkan arahan pengasingan diri termasuklah pemberitahuan penyediaan penjagaan kesihatan melalui telefon dan menyekat semua aktiviti di luar rumah kecuali untuk mendapatkan rawatan perubatan. Kerajaan juga telah memutuskan agar semua perhimpunan termasuklah mesyuarat antarabangsa, acara sukan, sosial dan keagamaan ditangguhkan dan dibatalkan mengikut kesesuaian. Keputusan ini akan diteliti semula sekiranya situasi COVID-19 beransur baik. Hal ini sangat mempengaruhi politik negara kerana semua individu mengambil sikap untuk berjaga-jaga bagi mengurangkan gejala COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai rakyat Malaysia, kita bersyukur kerana dikurniakan seorang pemimpin yang memahami rintihan rakyat kesan daripada COVID-19. Walaupun Malaysia turut sama dalam memerangi virus ini, tetapi isu kemanusiaan dalam kelangsungan hidup tetap dititik beratkan. Hal ini kerana Malaysia mempunyai kelebihan dari segi ekonomi berbanding negara lain yang mengekang impak berkenaan. Ini kerana Malaysia mempunyai struktur ekonomi yang berbagai rekod, pengurusan ekonomi makro yang mantap, pasaran modal domestik yang mendalam, institusi kewangan yang utuh dan pengalaman lalu dalam menangani krisis. Selain dari itu, COVID-19 juga menyebabkan aktiviti pendidikan tidak berlangsung seperti biasa. Kebanyakan sekolah-sekolah terpaksa ditutup untuk sementara dan akan dibuka apabila gejala ini beransur baik. Hal ini mengganggu rutin harian para pendidik, tetapi mereka masih meneruskan pembelajaran menerusi secara online. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Esa agar gejala ini berakhir dengan kadar waktu segera. Marilah kita bersama-sama patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga jarak kita. Sekian, terima kasih.